Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini kita akan belajar mengenai subtopik siri homolog dalam bab sebatian karbon. Okey, jadi dia merupakan satu perkataan yang baru buat awak kan. Okey, jadi apa sebenarnya siri homolog ni? Okay, jadi kita cuba lihat beberapa jenis siri homolog. Okey, yang awak akan belajar dalam kimia tingkatan 5 KSSM, okay, iaitu alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan ester. Jadi siri homolog ni apa? Okay, siri homolog ni sebenarnya adalah kumpulan. Kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Okay, kalau belum, awak tengok balik. Okay, tajuk jenis-jenis sebatian karbon. Okay, yang dalam sebatian karbon ni salah satunya adalah sebatian organik. Ini semua adalah kumpulan untuk sebatian organik. Sebab sebatian organik ni banyak. Okay, ada yang ringkas, ada yang kompleks. Okay, jadi dia akan dikelaskan mengikut ciri-ciri dia. Jadi untuk ciri-ciri yang sama, dia akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama, iaitu siri homolog ni lah. So kita akan tengok ciri-ciri yang macam mana sebatian organik dikelaskan. Okey, sebelum tu okey, ini adalah contoh bagi siri homolog. Okey, ada gambar. Ini adalah gambar yang menunjukkan lapisan berlilin di luar kulit buah-buahan. Okey, siri homolog apakah dia yang terdapat pada lapisan berlilin tu? Okey, yang ni pula gambar pisang yang sedang masak. Ini adalah gambar api pada dapur gas. Okey, dia adalah siri homolog apa? Okey, ini adalah gas yang digunakan untuk memotong logam. Okey, bolehkah kamu teka antara 6 tadi yang sebelum ni, dia tergolong dalam siri homolog yang mana? Okey, untuk yang ni, cuba teka lapisan buah-buahan ni. Okey, so okey, lapisan buah-buahan ni adalah di bawah kumpulan siri homolog alkana. Okey, manakala api pada dapur gas pun sama. Okey, lebih tepat lagi, ini adalah gas butana. So gas butana ni adalah ahli dalam siri homolog alkana. Okey, yang ni pula pisang yang sedang masak ni adalah lebih tepat adalah okey, gas etena. Okey, gas etena adalah dalam siri homolog alkena. Gas tu yang menyebabkan pisang ni masak. Okey, dan gas etuna. Okey, gas etuna ialah ahli dalam kumpulan alkuna. Okey, yang membantu untuk memotong logam. Okey, setiap ahli dalam siri homolog dia mempunyai ciri-ciri seperti, okey, dia mestilah mempunyai formula am yang sama. Okey, nanti kita tengok formula am tu apa. Okey, kumpulan berfungsi. Okey, sifat kimia yang sama. Okey,
Dan untuk yang keempat ni masih ingat lagi tak? Kimia tingkatan 4, tajuk ikatan kimia. Bagi setiap atom karbon dia ada 4 elektron valence kan. Dia punya nombor proton 6. So jadi dia 24. Susunan elektron dia 24. Jadi dia perlukan lagi 4 elektron untuk mencapai susunan elektron otik yang stabil. Jadi hidrogen dia boleh share, dia boleh kongsi satu elektron kepada boleh berkongsi dengan karbon satu elektron. Jadi nanti akan ada 4 hidrogen berkongsi satu elektron dengan karbon. Jadi membentuklah seperti di bawah. So jika karbonnya lebih daripada 1, jadi yang keempat ialah ahli yang berturutan berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Jadi dia akan tunjuk seperti di bawah ni lah. Yang kelima, sifat fizik yang berubah berangsur-angsur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Dalam satu siri homolog ni dia banyak ahli. Dia mengikut bilangan atom karbon lah. So daripada yang kecil hingga yang besar dia berubah. Sifat kimia dia masih sama, tetapi sifat fizik dia yang berubah beransur-ansur. Jadi kita akan go through siri homolog yang pertama. Kita hanya tengok secara umum sahaja pada hari ini. Kita akan tengok alkana. Para pelajar perlu tahu istilah-istilah ni siri homolog yang macam mana, formula ARM yang macam mana, kumpulan berfungsi, nama untuk kumpulan berfungsi yang ni, jenis sebatian organik, lagi formula molekul awak kena tahu bezakan. Sebab dalam soalan kadang-kadang pelajar tak tahu nak bezakan apa yang soalan tu nak. Jadi bila dia tulis tu jadi salah. Jadi kena tahu istilah bagi setiap satu ni. Untuk siri homolog inilah alkana. Formula ARM alkana ialah CnH2n tambah 2. Di mana n tu adalah perkali ataupun nombor bermula daripada nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Mengikut bilangan atom karbon. Kalau atom karbon dia ada 1, tulislah sini 1. Bila sini 1, 2 darab 1 tambah 2 jadilah C1H4. So kalau dia bilangan atom karbon dia ada 2, isi sini 2, C2 H 2 darab 2 tambah 2 6. So C2H6. Kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi dia, gambaran formula struktur dia begini. Di mana awak nampak dia adalah ikatan tunggal. Nampak tak? Line dia satu saja. Ikatan dia satu saja. So nama kumpulan berfungsi ni ialah ikatan tunggal. Jenis sebatian organik. Apa nama jenis sebatian organik ni? Oleh kerana dia adalah terdiri pada karbon dan hidrogen, so dia adalah hidrokarbon. Kenapa dia tepu? Sebab ingat balik yang dalam pembelajaran yang lepas, tepu tu untuk ikatan tunggal. So memang alkana sahaja satu-satunya hidrokarbon yang tepu. Kita tengok pula alkena. Untuk siri homolog alkena, formula ARM dia ialah ini. CnH2n. Di mana n dia, karbon dia start dengan 2. Dia tak ada 1. Kenapa tak ada 1? Sebab kumpulan berfungsi untuk alkena ni ialah begini, nampak? Dia ikatan ganda 2 antara atom karbon. Ikatan ganda 2 tu mesti diikat oleh
dua atom karbon. Dia tak boleh ikat dengan hidrogen sebab hidrogen dia hanya ada satu elektron. Karbon dia boleh. Okey. Jadi alkena dengan alkuna N dia start dengan 2. Okey, jenis sebatian organik hidrokarbon juga sebab dia C dengan H. Okey, tak tepu. Sebab tak tepu ni sebab dia adalah ikatan ganda 2, kan? Ingat balik yang dulu, kalau tak tepu tu dia mesti ada at least satu ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3. Okey, seterusnya kita tengok alkuna. Okey, untuk alkuna, okey, formula AMP dia ialah CnH2n tolak 2, di mana N dia pun start dengan 2. Sama juga macam tadi, ikatan ganda 3 dia diikat antara atom karbon. Sebab tu dia mesti at least ada 2 karbon, dia tak boleh ada satu je karbon. Okey, so dia pun hidrokarbon tak tepu. Reason dia sama macam alkena tadi. Okey, untuk alkohol, okey, formula AMP dia CnH2n tambah 1. Ada tambahan OH. Dia ada oksigen dalam ni. Okey, di mana N dia bermula dengan 1. Okey, kalau dia 1, C1H2, darab 1 tambah 1, H3OH, CH3OH, kan? Okey. Okey, kumpulan berfungsi dia kalau nak tahu alkohol ni, ni dia punya trademark dia, OH. Okey, nama kumpulan berfungsi ni, ini nama dia hidroksil. Okey. Dan jenis sebatian organik oleh kerana dia ada O, tambahan O, dia bukan hidrokarbon. Okey, untuk asid karboksilik, depan dia sama macam alkohol tadi, tapi belakang dia lain sikit, kan? Dia adalah formula AMP dia CnH2n tambah 1 COOH. Okey, di mana N dia, dia satu je macam ni. N dia start dengan kosong. Dia bukan dengan 1 ya. Sebab bila start dengan kosong, yang ni kosong, nanti H ni pun kosong. So untuk yang pertama tu nanti dia COOH saja. Okey, nampak ni lah dia untuk yang pertama. Okey, kumpulan berfungsi dia begini, COOH. Okey, nama kumpulan berfungsi kalau awak nampak je macam ni, nama dia adalah karboksil. Okey, jenis sebatian organik. Okey, oleh kerana dia ada O, dia bukan hidrokarbon. Okey, dan untuk last sekali, ester. Okey, untuk ester, yang ni nanti kita akan belajar lebih detail. Okey, yang ni lebih kompleks sikit lah. Okey, formula AMP dia CmH2m tambah 1 COOCnH2n tambah 1. Jangan pening di mana M yang ni dia start dengan kosong, N ni dia start dengan 1. Yang ni kita akan go through secara detail ni lah. Okey, kumpulan berfungsi dia ambil yang tengah. Nampak ni tengah, COO. Okey, ini nama kumpulan berfungsi untuk ester ni dipanggil karboksilat. Tadi asid karboksilik, karboksil. Okey, jenis sebatian organik. Okey, dia bukan hidrokarbon. Okey, ester ni biasanya dia memberikan bau atau bau lah dalam buah-buahan, contohnya seperti nanas, apple dan sebagainya. Okey, so penamaan ahli dalam siri homolog ni, jadi setiap daripada siri homolog tadi, alkana, alkena, alkuna tu semua, okey, dia berbeza, dalam dia banyak ahli. Okey, dia mengikut bilangan karbon yang ada tu lah.
Okey, kalau karbon dia 1, okey, dia akan memberi nama awalan met. Okey, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 det. Yang ni lebih kurang macam awak belajar dalam matematik lah. Okey, poligon kan. Untuk akhiran dia ikut siri homolog tersebut lah. Kalau alkana, ana. Kalau alkena, ena. Okey. Kalau alkuna, una. Kalau alkohol, kita tambah ol. Okey, yang ni awak kurang nampak sikit bawah ni saya ada tulis. Okey, asid karboksilik dia start dengan asid, belakang dia ada oik. Okey, contohlah okey, kita tengok contoh. Okey, teka nama ahli berdasarkan formula struktur. Okey, kalau awak nampak gambar ni, macam mana awak nak tahu dia alkana ke, alkena ke, alkuna ke? Okay, awak tengok dia punya ikatan. So, kalau awak nampak macam ni adalah ikatan tunggal. So, ni adalah alkana. Nanti belakang ni nama dia ana. Okay, oleh kerana dia ada satu atom karbon, so dia adalah met. Kan? So, nama dia metana. Okay, faham? Okay, contoh seterusnya. Okey, ini. Tengok kumpulan berfungsi dia. Alkana, alkena, alkuna, asid karboksilik, ester. Okey, ini adalah alkena. Okey, alkena nanti belakang ni nama ena. Kan? Okey, karbon dia ada 2. Tadi alkena, karbon dia memang start dengan 2 kan? So, 2 awalan dia apa? Et. So, etena. Okey, nama dia adalah etena. Okey, ni cuba teka. Awalan dia apa? Kalau tengok kumpulan berfungsi tu, akhiran dia, nama dia apa? Okey, so awalan dia adalah ada 3 karbon. Okey, 3 karbon, met, et, prop. So prop lah. So OH ni adalah alkohol kan. So alkohol belakang dia nama ol. So kita panggil dia prop. Jangan, kita tak okey, kita panggil dia propanol. Tengah tu dia ada sebenarnya AN. Okey, propanol. Okey, so sekian sahaja untuk hari ini. Okey, sekiranya bermanfaat, sudikan share kepada yang lain. Okey, sehingga berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Okey, bye-bye. Terima kasih.